Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada pagi ini. Insya-Allah pada pagi ini saya akan sambung perbincangan nota kaki muka 14 muka surat 11 itu. Yang mana perbincangan pada pagi ini masih lagi berkait dengan hadis yang ke-59 di bawah bab yang kedua, bab man su'ila ilman wa huwa mushtaghilun fi hadithihi fa atamma al-hadith thumma ajaba as-sa'il. Bab yang kedua, orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu ketika dia sedang sibuk berbicara dan dia menyempurnakan bicaranya itu, kemudian baru menjawab soalan orang yang bertanya. Baik, nota kaki yang ke-14, mengapakah Nabi SAW tidak terus menjawab orang yang bertanya di sini? Sedangkan ada di dalam hadis yang lain, baginda SAW sedang berkhutbah, tiba-tiba ada orang datang bertanya, maka baginda SAW dengan segera menjawabnya, sehingga tertangguh khutbah itu buat seketika. Bila Nabi selesai urusan dengan orang yang bertanya itu, barulah Nabi sambung semula khutbah dia. Jadi zahirnya nampak hadis ini dengan hadis hak Nabi terus jawab soalan orang yang bertanya tu, nampak ada berlaku idad, ada berlaku percanggahan. Jadi di sini kenapa Nabi tak jawab? Kerana dalam hadis yang ke-59 ni, yang bertanya ni adalah A'rabi, seorang Arab kampung. Dia tanya soalan mata sa'ah, bila kiamat itu akan berlaku. Jadi persoalan itu merujuk kepada tarikh kiamat. Bila ke tarikh kiamat itu? Di sini dinyatakan beberapa sebab kenapa Nabi SAW tidak terus menjawab persoalan yang dikemukakan oleh orang Arab Badui itu. Jawapan pertama, jawapannya masih belum sesuai dengan orang yang bertanya. Ini ada ulama yang sebut begitu. Dia kata jawapan itu tak sesuai. Ada yang kata begitu. Yang kedua, jawapan bagi semua soalan tidak semestinya diberikan dengan kadar segera. Itu tidak semestinya begitu. Itu atas pertimbangan. Yang ketiga, soalan yang dikemukakan tidak lebih penting daripada perkara yang sedang dibicarakan. Jadi hak Nabi sedang bercakap itu perkara itu lebih penting kalau nak dibandingkan dengan soalan yang ditanya kepada Nabi. Jadi apa yang Nabi sedang bercakap itu sebenarnya juga didengar oleh orang Arab Badui ini. Jadi dia dengar itu lebih baik lagi pada pertimbangan Nabi. Sebab pertanyaan ini dikemuka kepada Nabi ketika Nabi sedang berkuliah sebenarnya kepada beberapa orang sahabat dia. Mana bukan kata rahsia lah, maknanya dia tanya, Nabi tidak terus jawab. Dia boleh dengar dulu apa yang Nabi sedang perkatakan bersama dengan khalayak pada waktu itu. Yang keempat, perkara yang ditanya ialah perkara yang tidak wajib diketahui. Kalau tidak mengetahuinya pun tak apa. Bila tarikh kiamat ni termasuk dalam perkara yang tak tahu pun tidak jadi masalah. Kerana hak pentingnya persiapan untuk menghadapi kiamat itu. Itu antara yang 4 jawapan yang telah diberikan oleh ulama dalam menyelesaikan isu hadis ni. Oleh kerana Nabi SAW adalah seorang utusan Allah,
Maka sekiranya soalan yang dikemukakan memang memerlukan jawapan segera, sudah tentu baginda sallallahu alaihi wasallam tidak akan berlengah-lengah dalam menjawab. Jadi bila Nabi menangguh ke jawapan, maknanya tindakan Nabi itu sebenarnya sesuai dalam keadaan itu. Sebab Nabi ini setiap tindakan dia adalah merupakan wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Nabi tidak jawab segera tu, dia menjadi panduan kepada kita. Menjadi panduan kepada kita. Hak ni kita mengambil kira mana orang yang ditanya. Kalau kita mengambil kira orang yang bertanya pula, patut ke dia tanya sini. Orang duk tengah kecek, duk tengah kuliah, tak kena, tidak sesuai pula dengan tajuk. Orang kecek barang lain, orang bincang ni topik lain, tiba-tiba dia tanya topik lain, sesuai ke tidak? Itu tidak lihat lagi dari sudut tu. Jawapan yang diberikan di sini mana melihat lebih kepada orang yang bertanya. Jadi hadis yang ke-59 ini jelas menunjukkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak terus menjawab soalan orang yang bertanya. Walau bagaimanapun, baginda tidak mengherdik orang yang bertanya dan tidak juga memarahinya. Cuma soalannya saja tidak dijawab untuk seketika. Sebabnya ialah persoalan tentang hari kiamat secara terperinci dari sudut bila berlaku, tarikh dia tu, dan bilakah ia berlaku dengan tepat. Hak tu tidak wajib diketahui oleh setiap orang Islam. Kita tak wajib tahu tu. Hak tu termasuk dalam perkara ghaib. Nabi sendiri pun tak boleh nak ayat tu. Nabi sendiri pun tidak ada maklumat bilakah berlaku kiamat dari sudut waktu tu, tarikh tu. Jadi apa yang wajib dipercayai hanyalah tentang kewujudan hari kiamat itu, yang mana dia berlaku secara fujaah, secara tiba-tiba. Itu berlaku secara tiba-tiba. Jadi apa hikmat berlaku kiamat itu secara tiba-tiba? Untuk supaya manusia ni sentiasa berwaspada dan berhati-hati. Itu maksud dia. Tetapi berpandukan kepada ayat Quran dan juga hadis-hadis, sebenarnya ada tanda-tanda dia. Dia panggil amaratus saah, disebut dalam hadis, tanda-tanda kiamat. Mana bila berlaku perkara ni, maknanya kiamat semakin dekat. Sekadar itu sahaja, tidak lebih daripada itu. Sebabnya kalau kita baca dalam buku, inilah ulama kita kritik lah. Dia kata setiap zaman ini ada semua orang yang cuba buat ramalan bila berlaku kiamat tu. Ada semua tu daripada dulu lagi, tapi tak jadi sahabat. Lepas dah tarikh tu. Sebab apa? Sebab perkara itu tak termasuk dalam kemampuan manusia untuk akses maklumat tu. Untuk kita tahu tu tak boleh. Tak ada sumber untuk kita tahu. Tuhan tutup. Itu maksud perkara gaib. Jadi perkara-perkara sebegini yang dituntut dalam agama kita hanya percaya kewujudan dia. Tarikh bila tu, waktu tak wajib tahu, tak wajib usul pun. Dan tak ada siapa pun boleh royak. Sebab itulah setengah ulama dia mengatakan orang yang cuba membuat ramalan kiamat, makna dari sudut tarikh itu, dia kata orang ini sebenarnya bermasalah. Kalau dia ulama pun ulama bermasalah. Tak perlu buat begitu. Nabi sendiri pun tidak buat ramalan. Apa yang Nabi sebut tu tanda. Antara tanda kiamat dengan kiamat tu pun tak tahu jarak dia. Itu pun tidak diketahui. Jadi isu bila berlaku kiamat termasuk perkara yang tidak perlu kita fikirkan. Tidak perlu kita nak cari maklumat, sebab kita tak akan dapat. Samalah seperti kemampuan manusia ni Allah buat terbatas, sehingga tak mungkin dia boleh challenge Al-Quran. Tak mungkin dia boleh buat satu ayat yang boleh menyamai ayat Al-Quran. Tak mungkin. Allah tidak buat kemampuan sampai ke tahap itu. Jadi kita kena faham. Jadi maknanya mengetahui bila berlaku kiamat ini termasuk dalam perkara yang Allah tak akan beri maklumat tu. Cerdik setara mana pun Allah tak akan bagi. Itu maksudnya. Seorang guru yang menyembunyikan jawapan daripada seorang murid juga tidak bererti guru itu tergolong dalam golongan orang yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis di bawahnya. Ini contoh orang yang menyembunyikan fakta agama mendapat ancaman yang terlalu berat daripada sisi Nabi. Tapi hal ni tak termasuk dalam kisah Nabi ni, kita tak boleh letak di bawah hadis ni. Baik, cuba kita tengok di sini. Man su'ila an ilm fakatamahu
aljamahullahu bilijamin min nar yaumal qiyamah. Orang yang ditanya tentang sesuatu ilmu, maknanya dia tahu tentang ilmu tu, tetapi dia sembunyikan ilmu tu. Orang itu akan dikekang oleh Allah dengan kekangan daripada api neraka pada hari kiamat kelak. Hadis riwayat Abu Daud, Ahmad, Tirmizi, Ibnu Majah dan Ibnu Hibban. Kerana maksud daripada ilmu yang dilarang menyembunyikan seperti yang disebut dalam hadis ini ialah ilmu yang diperlukan oleh seseorang pada ketika itu, ataupun ilmu itu adalah ilmu fardu ain. Sedangkan persoalan yang diutarakan oleh Arab Badui ini, dia tanya soalan itu tidak dalam keperluan dia bila berlaku kiamat. Jadi kalau tidak jawab lalu pun tak apa, ataupun kita jawab tu tak tahu, Nabi pun tak tahu, sahkah kita. Ke dalam Quran pun ada disebut wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi, misalnya nak mereka tanya mu tentang ruh, apa maksud ruh tu, Nabi pun tak boleh jawab. Nabi kata itu maklumat itu ada dalam ilmu Allah, bukan urusan aku, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ruh. Allah tak ayat maklumat ruh tu apa. Tapi kalau tercabut ruh, mana matilah manusia. Sekadar tu ya. Ruh tu bagaimana? Wallahu a'lam. Baik. Seterusnya nota yang ke-15. Bila ditanya Nabi tidak terus jawab. Bila Nabi selesai bercakap, maka Nabi pun tanya, di mana? Jumlah muqtaridah tu saya fikir orang yang bertanya tentang kiamat tadi. Di mana? Kemudian dia buat dash itu, saya fikir orang yang bertanya tentang hari kiamat tadi. Nabi tanya, seolah-olah kalau kita guna bahasa Kelantan mudah kan? Mana hak tanya tadi? Siapa hak tanya tadi? Mana selepas Nabi selesai bercakap, Nabi tanya siapa dia? Maknanya Nabi dengar tu orang itu tanya tu. Cuma Nabi tak jawab selalu. Baik. Cuma di sini kenapa disebut di mana orang yang bertanya tentang kiamat tadi? Dibuat di tengah tu saya fikir. Apa maksudnya? Apa maksudnya? Jadi rangkai kata saya fikir atau di dalam teks asalnya arahu yang berada di antara dua tanda sengkang itu merupakan sisipan perawi. Sisipan perawi makna celahan yang disebut oleh perawi, yakni mudrash minar rawi, mudrash minar rawi, yang menyatakan keraguannya terhadap lafaz yang sebenar dan yang tepat telah digunakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan apa yang diterimanya daripada perawi di atas. Jadi kata arahu yang juga diterjemah dengan saya rasa, ialah terjemahan seperti hal atas tadi, saya lihat, saya fikir, ara. Ma ra'yukum, apa pandangan kamu? Ra'yu tu daripada ra'a juga asalnya. Jadi kalimah ra'a ni nak diterjemah tu dia kena tengok dalam konteks ayat juga. Kadang-kadang ara tu boleh mana saya yakin, boleh juga setengah-setengah keadaan tu. Tu terjemah tu kena tengok dalam konteks ayat. Sebab tu di sini kalau hak mula-mula dalam terjemah tu maknanya saya fikir, kemudian boleh juga diterima saya rasa. Jadi perawi yang ragu di sini ialah Muhammad bin Fulaih. Sebabnya ialah murid-murid Fulaih yang lain semuanya meriwayatkan tanpa menyatakan keraguan itu. Jadi dalam setengah riwayat tak ada pun saya fikir tu, arahu tak ada pun dalam setengah riwayat tu. Pernyataan keraguan seperti ini tidak dianggap oleh para ulama hadis sebagai suatu kekurangan dan kelemahan perawi. Malah ia bagi mereka menunjukkan sikap cermat dan amanah seorang perawi. Jadi gapo dia maksud dianya? Bila Nabi selesai bercakap, Nabi tanya di mana? Kata perawi, saya fikir Nabi tanya tu tentang orang yang bertanya tentang kiamat tu. Hak tu maksud dia. Jadi kalimah saya fikir tu bukan kata-kata Nabi tu. Arahu tu itu mudrash minar rawi. Orang panggil sisi perawi. Kata-kata perawi. Jadi perawi yang dimaksudkan ini Muhammad bin Fulaih tu. Sering kali berlaku apabila guru hanya menyebutkan nama perawi tanpa nama bapanya. Murid-murid akan bertanya, yakni Ibn Fulan, maksudnya ialah anak si Fulan.
dengan tujuan menjelaskan bin fulan yang tersebut itu ia adalah tambahan daripada murid, bukan keterangan asal guru. Gitulah maksud dia. Tak apalah ni. Semua ini dilakukan dalam periwayatan hadis secara jujur dan sebagai langkah bercermat. Ia tidak menunjukkan perawi pelupa atau tidak cermat dalam menerima hadis. Maksudnya gini, saya tidak baca semuanya itu. Maksudnya begini, kalau kita baca hadis ni, kalau kita belajar hadis, acap kali kita jumpa jadi perawi ni kadang-kadang dia kata saya ingatnya gini, saya ingat sayanya begini, pada pandangan sayanya begini, saya tak ingat maulid, tapi dia sebut belakang. Hak tu salah satu bentuk amanah dalam periwayatan. Sebab kita kecek lah, kita ngajar, kalau kita kecek biasa pun, sehingga amonya gini, masalah ni setakat amo pahamnya gini, kita kena sebut. Tapi ada juga setengah-setengah persoalan yang kita jawab, persoalan orang tanya, kita kata terus kita bagi dengan kata-kata yang menunjukkan keyakinan penuh kita. Jawapannya begini, tak ada nampak keraguan dalam jawapan. Ada juga gitu. Jadi maknanya bagi seorang yang memberikan jawapan ataupun seorang perawi, bila perkara yang dia utarakan itu dalam bentuk yang dia tidak jelas, dia akan nyatakan tidak jelas tu. Jadi bila dia bercakap tu berdasarkan kepada bahasa yang menunjukkan keyakinan penuh, berdasarkan kepada dia tidak yakin, berdasarkan kepada maklumat yang dia sendiri pun tidak jelas, bahkan dia was-was, dia nyatakan dalam bahasa yang orang boleh faham. Jadi makna pendengar akan menerima maklumat dengan bentuk yang tepat. Mana guru ni pun sebenarnya dia tidak yakin, tapi dia sebut dia tidak yakin. Hak ta'lih ni hadirat, kita was-was maklumat tu, tapi kita sebut macam yakin. Yakin semacam sebut. Padahal dia ada maklumat dalam kepala dia tak apa jelas. Tu tidak amanah tu. Ta'lih gitu. Ta'lih. Sebab tu kadang-kadang kita dengar penceramah ni kan, dia akan sebut, ni setakat saya tahulah begini, tapi kalau nak lebih mantap lagi tanya orang lain pula. Tu bagus tu. Hak tu lah yang hak dikenakinya. Dan kalau kita tak jelas, sebut dengan cara yang tidak jelas, supaya pendengar ni boleh buat pertimbangan di atas jawapan kita tu. Setakat yang saya tahu, misalnya setakat yang saya tahu. Sebab kadang-kadang masalah tu luas, kadang-kadang masalah tu dia banyak berlaku khilaf, tapi setakat kita tahu gini. Jadi kalau berlaku maklumat yang kita beri itu bercanggah dengan orang lain tu, orang tidak menyalahkan kita, sebab kita sebut pun setakat kita tahu. Tu. Ni kadang-kadang jawab padahal dia pun tak tahu. Sebab tu kalau kita perhatikan dalam setengah-setengah YouTube lah, perkuliah-perkuliah ni, masa ceramah dulu dia jawab lain, lepas ni jawab lain pula. Bagi lagu tu kena berhati-hati, sebab ni fakta agama. Ini contohnya. Jadi keraguan perawi itu kita tahu macam mana? Payah orang kampung kita nak tahu ni. Cuba sini, cuba tengok. Jadi ulama dia boleh tahu. Dia kata keraguan yang berlaku pada mana-mana perawi dapat dipastikan dengan melihat riwayat-riwayat mutaba'atnya. Mutaba'at ni riwayat sokongan lah. Mana orang lain riwayat, misalnya sahabat lain riwayat, ni sahabat ni riwayat dengan jalur sanad ni, patut dalam riwayat lain sahabat lain pula dalam isu yang sama, dalam hadis yang sama, dan perawi itu perawi lain. Itu mutaba'at. Tapi kalau syawahid ni mana perawi sahabat tu sama, sahabat sama tu, setengah ulama dia kata syawahid kalau gitu, tapi hadis tu sama. Tapi sahabat ni dia riwayat melalui jalur sanad, sahabat sama, cuma jalur sanad lain, anak murid lain. Tu dia panggil syawahid mengikut setengah ulama. Tapi kalau sahabat lain riwayat hadis yang sama, tu dia panggil mutaba'at. Tapi hukum mana pun syawahid ke mutaba'at ke, semua merupakan penyokong kepada hadis yang lemah itu. Misalnya di sini kita boleh tahu keraguan pada mana-mana perawi, kita boleh pasti dengan buat perbandingan. Kita buat perbandingan riwayat, yang mana riwayat itu membicarakan isu yang sama. Jadi riwayat-riwayat sokongan tanpa keraguan pula akan menampung sedikit sebanyak kekurangan yang terdapat pada riwayat asal yang ada keraguan itu. Sebab itulah dia kaedah perbandingan riwayat ni lah hak menyebabkan ulama kita habis masa. Bayangkan kalau Imam Muslim 300,000 hadis, Imam Bukhari sampai 600,000 hadis, nak banding sesa tu dalam isu yang sama. Misalnya kalau bab Dajjal sebagai contoh, kalau kita bincang dalam Sahih Muslim tu, nak tahu tentang Dajjal tu kena mari semua riwayat, tengok mana maklumat tu bercanggah kau tidak, nak boleh nilai tu. Itu habis masa tu. Bukan main-main tu kan.
Baik, seterusnya. Jadi kalau nak fakta lebih itu lagi kak, ni dia perbincangan khusus lah dalam ilmu usul hadis lah ni. Tentang syawahid, mutaba'ah dan sebagainya. Lepas tu mutaba'ah syawahid ni kalau hak berkait dengan tabi'i pun ada perbincangan dia pula lah. Baik, seterusnya cuba kita tengok lagi nota kaki yang ke-16. Jadi bila Nabi tanya tentang orang bertanya tadi, tanya tentang kiamat tadi, orang itu pun menyahut. Dia kata, saya wahai Rasulullah. Saya wahai Rasulullah. Rasulullah pun bersabda. Lepas tu baru Rasulullah beri jawapan. Baik. Jadi kalau kita perhatikan di sini, cuba tengok nota yang ke-16 itu, perbuatan Nabi SAW ini menunjukkan bahawa beliau menggalakkan pertanyaan dalam pembelajaran. Kerana pertanyaan menunjukkan adanya minat dan perasaan ingin tahu para pelajar. Kalau kita perhatikan di sini, walaupun Nabi tidak jawab dengan kadar segera, selepas Nabi selesai berkuliah tu, selepas Nabi selesai bercakap dengan khalayak tu, Nabi tanya, siapa dia yang tanya tadi? Maknanya di sini persoalan yang dikemukakan, pertanyaan itu diraikan oleh Nabi. Nabi rai pertanyaan itu, cuma tak jawab selalu kerana sebab-sebab tadi lah. Nabi tak marah, Nabi tak diogong tanya cakap kiamat setara mana dia buat presiden. Nabi tak kata gitu. Orang duduk tengah kecek ni nak tanya lepas-lepas ni lah. Nabi tak kata gitu. Nabi kata, siapa hak tanya tadi? Hak tanya tentang bila berlaku kiamat, siapa dia? Jadi maknanya pertanyaan itu adalah satu keperluan dan salah satu bentuk pembelajaran yang efektif sebenarnya. Nabi tak marah pun. Jadi pertanyaan seseorang juga menunjukkan ada niat dan hajat terhadap perkara yang ditanya. Boleh jadi bagi kefahamannya berkaitan dengan perkara yang ditanya itu tidak begitu jelas. Orang yang bertanya, kita yakin dia tahu dah konsep hari kiamat, dia tahu dah adanya kiamat, cuma dia tidak jelas, sebab tu dia tanya. Kalau dia tidak ada maklumat tentang kiamat, mesti dia tanya soalan lain. Betulkah ada berlaku kiamat? Dia tak tanya gitu, dia tanya bila. Maknanya kiamat tu sudah ada maklumat dalam kepala dia, cuma dia nak tahu bila. Begitu ya. Jadi tidak wajar mengherdik dan memarahi orang yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang sesuatu masalah yang mengganggu fikirannya, kecualilah persoalan itu nampak sangat provokasi. Kadang-kadang pengalaman kita kuliah ni pun ada, kadang-kadang soalan itu provokasi, kadang-kadang soalan itu tak berkait langsung dengan perbincangan. Ana pernah kena nampak doa. Kalau kita guna bahasa Kelantan ni, bahasa kampung lah, tungi-tungi gong soalan tu. Ana terkejut, ana kata nampak cerdik. Nampak sangat dia nak kena. Dia tanya, "Bila tu ceramah ni bab lain." Tiba-tiba dia tanya, "Ustaz, apa hukum orang tidak tahlil?" Gong tanya dah. Tahlil kan Nabi suruh kan, sebelum tidur Nabi suruh tahlil. Tidak gitu kan? Tak perlu tanya, tak tahu. Bahkan Nabi suruh jaddid kalimat la ilah. Nabi ada sebut, Nabi kata perbaharulah kalimah tahlil. Tahlil ni kata la ilaha illallah. Tak kira tu pun tak tahu. Kadang-kadang dia tanya. Kita pun nampak dia tanya tu apa? Ana jawab kena kata apa tahlil tak boleh. Dekat nak mati kena tahlil. Sebelum jadi tahlil ni banyak. Kalau tengok dalam hadis Nabi suruh tahlil banyak semasa duk tengah segar-segar tu. Duk tengah segar bugar itu. Tak kira tu pun tak tahu. Nampak merah muka dia. Rupanya dia tanya tu, kita boleh agak dah persoalan dia tu. Tapi tahlil ni hadrat memang Nabi suruh. Sebanyak mungkin kita kena sebut. Sebab apa? Sebab kita tidak tahu, takut di tengah-tengah kita dalam kehidupan ni ada berlaku kesilapan menyebabkan jadi rosak akidah ke. Sebab tu Nabi suruh jaddid kalimat la ilaha illallah. Kamu perbaharuilah kalimah la ilaha setiap masa. Kau tu kena buat semua tu. Dia tahlil Nabi sebut tu, dia tak ada gia, dia tak ada gia gitu ya. Gitu. Jadi sehingga dalam majlis tu ada orang ramai-ramai celek dia, nak marah lah. Gong tanya, orang duk kecek bak gapo dia, bak sirah ni. Dia kita tanya tu, benar-benar. Patah adalah beberapa perkara kadang-kadang kita tak jawab pun. Kita kata tengok dalam YouTube lah bertambung dah. Ulama jawab ramai dah. Soalan-soalan provokasi gitu tak payah jawab. Bahkan orang yang bertanya tu, kalau dia dengan maksud untuk provok, dia tak boleh pala dengan pertanyaan. Silap-silap boleh dosa. Nak menimbulkan suasana yang tegar dalam masyarakat, tak boleh. Hak ni tidak ni.
persoalan yang ditanya oleh Arabi ni dia tidak. Memang ni memang dia tanya dengan maksud istifham, bukan dengan maksud lain. Jadi langkah bertanya itu juga bersesuaian dengan hadis berhubung dengan kematian seorang sahabat. Akibat orang-orang yang menyuruhnya mandi untuk mengangkat hadas besar ketika sahabat berkenaan mengalami luka. Tidak bertanya cara-cara mengangkat hadas besar dalam keadaan ini, maka Rasulullah bersabda. Ni. Jadi langkah bertanya itu juga maknanya bersesuaian dengan hadis berhubung dengan kematian seorang sahabat. Akibat orang-orang yang menyuruhnya mandi untuk mengangkat hadas besar ketika sahabat berkenaan mengalami luka. Ni cerita ni kisah dalam peperangan berlaku ni. Hadis ini berkait dengan peperangan. Tidak bertanya cara-cara mengangkat hadas besar dalam keadaan luka parah itu, maka Rasulullah pun bersabda, alam yakum alam yakum shifa'ul as-su'al. Tu ya. Bukankah penawar kejahilan bertanya? Hadis riwayat Ahmad dia ceritanya begini. Cerita dia ni ada seorang sahabat Nabi luka dalam peperangan. Jadi bila kata luka tu, dia luka tu, dia berkait dengan angkat hadas kecil, angkat hadas besar. Cuma ni berlaku dalam keadaan angkat hadas besar lah. Padahal sahabat tu luka parah dalam peperangan. Tiba-tiba ada sahabat lain tu, dia ingat kau cara mandi junub ni, orang nak untuk mengangkat hadas besar bagi orang yang cedera parah ni serupa dengan orang yang tidak cedera. Dia suruh mandi biasa gitu. Mati kau itu. Sama mati. Dalam setengah riwayat Nabi kata, mu telah bunuh dia, Nabi kata. Bunuh tu mana bahasa nak marah, bukan kata bunuh. Kalau bunuh sengaja kena hukum kisah lah. Mu bunuh dia dengan fatwa kamu tu, mana kamu telah bunuh dia, menyebabkan kematian. Jadi hak ni mana Nabi marah lah. Nabi kata obat untuk kejahilan ni tanya. Apa tak tanya dulu? Keadaan berbeza. Mandi wajib tu untuk orang sihat, tiba-tiba dia guna untuk orang cedera parah tu. Mati kau itu. Tu cerita dia tu. Tu. Sebab tu jadi dalam kis-kis gini hak tu wajib tanya. Kalau tidak beratlah. Baik, tak apalah. Hak tu perbincangan lain lah. Tu contoh singgung secara ringkas saja. Baik, contoh hadis bagi soalan yang sama tetapi jawapannya berlainan. Sebabnya dalam konteks soal jawab lah, kalau kita perhatikan dalam konteks soal jawab antara sahabat dengan Nabi ni, banyak kita jumpa hadis, banyak kadang-kadang kita jumpa hadis soalannya lain tetapi jawapannya lain. Kadang-kadang orang cerdik ni dia jawab tu kadang-kadang tidak zahirnya nampak tidak serupa dengan soalan, tapi setengah-setengah orang dia kata tak cerdik tu, orang tanya lain jawab lain. Tak, sebenarnya mung tak cerdik tu. Kadang-kadang begitu. Jumpa macam dalam internet ni. Ni contoh orang tanya lain jawab lain. Dia kena tengoklah. Kena tengok soalan tu lagu mana. Kadang-kadang jawapan tu kalau kita jawab direct nampak tak cerdik. Ada juga setengah-setengah. Contohnya soalan seperti ni, soalan lain tapi jawapan lain. Boleh jadi jawapan lain itu soalan sama tapi satu ketika jawab begini. Soalan sama dikemukakan di waktu yang lain, tiba-tiba jawapan lain pula. Berlaku begitu pada Nabi SAW. Soalan seperti ini sebenarnya telah dikemukakan kepada Rasulullah SAW oleh beberapa orang sahabat. Jadi jawapan Rasulullah terhadap soalan yang lebih kurang sama itu adalah dengan melihat kepada maksud sebenar soalan dikemukakan. Jadi kadang-kadang soalan itu lebih kurang sama. Kadang-kadang orang yang berlainan bertanya. Kadang-kadang sahabat, hari ni sahabat ni tanya gini, soalan lebih kurang sama. Ayul amal afdal ya Rasul? Misalnya, ayul amal afdal misalnya. Apakah amalan yang paling mulia? Ayul amal yuhibbu indallah misalnya. Apakah amalan yang Allah suka di sisi Allah? Soalan itu lebih kurang. Jawapan Nabi tak serupa. Ada ketika Nabi jawab gini, ada ketika Nabi jawab gini. Bapa kita? Sedangkan Nabi ni tak mungkin tersalah dalam bab agama ni, sebab dia dikawal oleh Allah dengan konsep maksum itu. Cuba tengok di sini. Sebagai contoh,
apabila Jibril alaihissalam datang dalam rupa seorang asing yang tidak dikenali oleh sesiapa pun dari karangan para sahabat, lalu Nabi SAW, lalu beliau alaihissalam, lalu Jibril itu tanya, mata sa'ah. Mari dalam majlis Nabi seorang lelaki kehok pakaian putih, tak ada nampak dia ni orang jauh. Pakaian putih, rambut pun kemah molek hitam legai, rambut tak ada nampak seperti orang mari daripada perjalanan jauh. Mana nampak macam orang kampung kita yang mari ni, tapi tak ada seorang rambut pun kita kenal dia. Guana ni. Tiba-tiba mari gak duduk depan Nabi. Dalam riwayat kata siapa nak belaga lutut dengan Nabi, soalan tanya supaya orang Arab Badui tanya tadi, mata sa'ah, bilakah berlaku kiamat? Jadi Nabi SAW memahami bahawa soalan itu bertanya tentang waktu sebenar berlakunya kiamat. Kerana itulah baginda SAW bersabda, mal mas'ul bi'a'lama minas sa'il. Orang yang ditanya tidak lebih mengetahui daripada orang yang bertanya. Makna orang yang bertanya ni, kalau nak kira soalan ni, orang yang bertanya dia lebih tahu daripada orang yang ditanya. Tapi buat apa tanya juga tu? Jadi maknanya Nabi sebut jelas ni. Bila ditanya oleh Jibril, ni orang panggil hadis Jibril, itulah hadis Jibril tu. Bila ditanya oleh Jibril bila berlaku tarikh kiamat tu, Nabi kata, aku tak tahu, bahkan mu lebih tahu pada aku, wahai Jibril. Baik. Tetapi soalan yang sama apabila ditanya oleh orang Arab Badui dalam hadis yang ke-59 yang kita sedang baca ni, Nabi SAW memahami soalan itu bertanya tentang tanda-tanda kiamat telah hampir. Kerana itulah baginda menjawab dengan mengemukakan salah satu alamat kiamat yang telah hampir. Soalan sama. Hak Jibril tanya tadi pun soalan itu juga, tapi jawapannya Nabi kata, aku tak tahu bila berlaku kiamat. Bahkan kamu yang bertanya itu lebih tahu daripada aku. Tapi soalan yang sama bila ditanya oleh orang Arab Badui, Nabi tak boleh jawab begitu. Bahkan Nabi sebut tanda-tanda kiamat. Maknanya apa? Maknanya daripada pertanyaan orang Arab Badui ni, Nabi tahu bahawa dia nak tanya sebenarnya alamat kiamat. Maknanya orang Badui ni, kalau kita tengok dalam nota ni, seolah dia tahu dah bahawa tanda tarikh kiamat ni Nabi pun tak tahu. Cuma bila dia tanya gitu tu, maknanya Nabi faham dia tanya tu alamat kiamat. Sebab tu Nabi jawab tentang alamat kiamat. Bahkan Nabi tak kata terlebih dahulu, oh mana aku tahu bila berlaku kiamat, tapi kalau alamat kiamat tu aku tak tahu, aku tahu. Nabi tak kata gitu. Nabi kata antara tanda-tanda kiamatnya, Nabi pun sebutlah. Nabi pun sebut. Sebab itulah dalam kisah ni, bila orang tanya kita, kalau kita faham maksud soalan tu, ataupun kita tahu sepatutnya dia tanya gini, kita jawab tu. Dan kalau kita tidak jelas soalan tu, takut salah pula jawab, kena tanya apa maksud sebenar soalan. Cuba perjelaskan lagi. Saya tak jelas. Kena tanya. Maknanya dalam isu soal jawab ini, makna orang yang ditanya tu dia kena faham molek soalan tu, baru dia boleh jawab. Kena faham molek. Sepaham ni hak Arabi ni Nabi faham tanda kiamat. Hak Jibril itu Nabi fahamnya tarikh kiamat. Sebab tu jawapan Nabi berbeza terhadap soalan yang hampir sama. Setelah dikemukakan soalan yang sama ni oleh seseorang dalam peristiwa lain pula, Nabi SAW tanya balik orang itu, apakah kamu telah bersedia untuk menghadapi kiamat tu? Ni dalam kisah lain pula. Bila ada orang tanya ni, kisah lain pula ni, bila berlaku kiamat, Nabi tanya dia, duduk tanya bila berlaku kiamat, bersiap sedia dah kena menghadapi kiamat tu? Nabi tanya gitu pula. Maka orang yang bertanya tu jawab, dia kata, saya tanya tu sebab sembahyang saya ni pun tidak seberapa, puasa saya juga tidak seberapa, tetapi saya sayang kepada Allah dan Rasulnya. Maknanya pertanyaan tentang kiamat untuk soalan seterusnya ni lah sini. Orang tu tanya tu sebab dia bimbang, timbul sakit, lama berlaku kiamat, lama lusa ke kiamat nak, lama berlaku esok ke kiamat, kita ni semaya ni pun tak beres molek lagi ni, puasa pun tak beres molek lagi ni. Maknanya ketakutan kalau berlaku kiamat tu cepat, seolah-olah maknanya kita nak aktifkan lagi ibadat dengan hebat. Kalau kiamat tu lambat lagi, rasa lega sikit.
Supaya tarikh periksa lah kita tu tak. Tahu tarikh periksa bila ni lega sikit. Tapi bagi setengah orang bahaya tahu. Setengah orang tahu tarikh periksa ni bahaya. Dia baca malam tu. Bagi setengah orang tak tahu tu lebih baik. Sentiasa berhati-hati, baca semua, bersedia-sedia semua. Begitulah lebih kurang. Tak apalah, cuma hak kita nak fokus ni, Jibril tanya soalan sama, jawabnya gini. Orang Arabi tanya soalan sama, jawabnya gini. Tiba-tiba orang lain pula, sahabat lain pula tanya, jawapan Nabi lain pula. Nabi tanya, taklah tu tanya tentang bila kiamat tu. Amalan ni banyak mana dah buat? Sudah bersedia-sedia dah kau? Ready benar dah kau nak hadapi kiamat yang tanya tu? Tapi jawapan daripada sahabat, dia kata itulah kita bimbang tu, ngos semaya pun boleh jadi dia ni baru masuk Islam kalau mana tak tahulah. Semaya pun rasanya tak cukup, tak molek benar lagi ni, tak sampai tahap maksimal lagi di segi khusyuk tu. Puasa pun gitu juga, bimbang lah. Tetapi saya sayang kepada Allah dan Rasul. Tanya tu kerana kebimbangan, takut kita ni tak siap nak menghadapi kiamat. Kalau lambat lagi berasa lega sikit. Seolah-olah begitu. Bila lelaki tu, sahabat tu jawab begitu, terus baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mar'u ma'aman ahabban. Al-mar'u ma'aman ahabban. Tu. Seseorang akan bersama orang yang dia sayangi. Maknanya Nabi puji orang ni. Nabi kata bagus dia ni. Seolah-olah Nabi memberi hadis ni menjadi manakib kepada sahabat yang bertanya ni. Manamu akan bersama Allah dan Rasul di hari akhirat. Apa tu? Kerana kebimbangan terhadap hari akhirat menyebabkan punca dia aktifkan ibadat, punca dia jaga kualiti ibadat. Itulah yang dikehendaki. Ingat kepada akhirat tu. Mana ingat kepada kiamat, ingat kepada akhirat ni tujuannya supaya kita cana kepada kualiti ibadat. Dan hal ni berlaku kepada sahabat yang bertanya. Baik, soalan bila kiamat oleh orang yang bertanya dalam hadis ini difahami oleh Rasulullah sebagai pertanyaan tentang apa yang perlu disediakan sebelum hari kiamat untuk kebahagiaan selepas hari kiamat. Jadi Nabi faham bahawa pertanyaan Arabi dalam hadis yang ke-59 ni, walaupun zahir soalannya tanya mata sa'ah, bila kiamat berlaku, tapi maksud sebenar orang Arabi ni, dia tanya berkenaan dengan apa yang perlu, tentang apa yang perlu disediakan sebelum hari kiamat. Ini hadis tadi tu, watak yang ketiga tu, bila bukan Arabi ni, watak ketiga tadi kan Jibril, patuh dalam hadis 59 ni. Kemudian hak seorang lagi tanya tu, nak bila dia tanya Nabi bila berlaku kiamat, Nabi kata bersedia dah kau untuk menghadapi kiamat tu. Hak tu berkait dengan hak tu. Jadi soalan bila kiamat yang ditanya oleh dalam hadis ni difahami oleh Nabi sebagai pertanyaan tentang apa yang perlu disediakan sebelum hari kiamat. Hak tu sebab tu Nabi jawab bersedia dah kau. Itu maksud dianya. Jadi apabila soalan yang sama ditanyakan oleh orang lain pula, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab soalannya dengan bersabda, "Idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh." Ni orang lain pula tanya soalan sama juga. Bila berlaku kiamat? Tiba-tiba Nabi jawab, Nabi kata idza mata ahadukum faqad qamat qiyamatuh. Apabila mati seseorang bererti telah berlakulah kiamatnya. Hak ni mengikut istilah ulama dia panggil kiamat sura. Kiamat sura. Kiamat kubra ni hak runtuh langit, bukit buka jadi hancur tu dia panggil kiamat kubra. Hak tu kiamat dalam skala besar yang merangkumi keseluruhan makhluk. Satu lagi kiamat sura, kiamat kecil, kematian seseorang itu kiamat juga. Dia panggil kiamat sura. Itu istilah yang disebut oleh ulama. Jadi Nabi kata bila seorang itu mati maka berlakulah kiamat kepada dia. Hak ni kiamat sura. Maksudnya apa? Putuslah amalan dia. Tak ada dah dia nak boleh amal, tak ada dah. Hubungan dia dengan manusia putus, dia sudah masuk alam lain. Kecuali orang tu dia cerdik semasa dia hidup, banyak dia buat perkara-perkara yang bersifat jariah. Jariah dari sudut ilmu, jariah dari sudut harta, jariah dari sudut pertolongan orang. Maknanya jariah dia tu berkekalan. Ni kalau orang tu buat semasa hidup, kalau dia mati pun dia tetap dapat pahala supaya hidup juga. Baik. Ibnu Abid Dunya apa ni?
Hadis riwayat Ibnu La'al tu, di dalam Makarimul Akhlaq, Ibnu Abid Dunya dalam kitab Al-Maut, dan Ad-Dailami di dalam Zahrul Firdaus, bukan Zahirul, Zahrul Firdaus. Hadis ini walaupun dhaif sanad dia, idza mata ahadukum, itulah hadis itulah maksudnya, walaupun sanad dia dhaif, tetapi tidaklah terlalu dhaif, tidak dhaif jiddan, maknanya pula sahih. Bahkan ada beberapa hadis sokongan lain dalam Sahih Bukhari dan juga Sahih Muslim, antaranya hadis ni Aisyah, antaranya hadis Aisyah di bawah ini, kata beliau, kana al-a'rab idza qadimu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sa'aluhu 'anis sa'ah, mata as-sa'ah, fa nazara ila ahdath insan minhum faqala in ya'ish hadha lam yudrikul haram qamat 'alaikum sa'atukum. Apabila orang-orang pedalaman Arab datang kepada ni, cerita ni Aisyah ceritalah, Aisyah cerita. Dia kata apabila orang-orang Arab pedalaman, orang Arab pedalaman ni orang Arab Badui hidup di kampung jauh daripada Madinah ni, bila mereka datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka bertanya baginda tentang kiamat, bilakah berlaku kiamat wahai Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam pun melihat kepada orang yang paling mulia di antara mereka seraya bersabda, kalau dia hidup, dia tidak akan sampai tua pun, ketika itu pun telah berlaku kiamat kepada kamu. Nabi nak ayatnya kiamat ni berlaku bila-bila masa saja. Kalau orang yang orang yang paling mulia di kalangan kamu, kalau dia masih hidup, kadang-kadang tak ada siapa tua pun berlaku dah kiamat. Nabi nak ayatnya kiamat ni berlaku secara fujaah. Sebab itulah kita nak faham ni, nak ayatnya fujaahnya kiamat ni. Dalam hadis lain Nabi kata ketika berlaku kiamat ni, ada seorang itu siap ada hidang nasi atas hidangnya di meja, tak ada nak makan, pun berlaku kiamat. Ada setengah orang duk puas susu kambing, diambil kambing suruh, pun berlaku kiamat. Nak ayatnya tiba-tiba. Jadi hak tanda-tanda kiamat tu, tanda-tanda kiamat tu sebenarnya lebih bersifat berhati-hati dengan membuat persediaan untuk berlaku kiamat. Kiamat tak tahu bila, tapi tanda tu sebagai motivasi, sebagai tazkirah untuk kita. Hak tu maksud dia nya. Baik. Maksud hadis ini ialah pada ketika itu semua kamu telah pun mati, bukan kiamat sebenarnya telah berlaku. Jadi hak kiamat sebenarnya hak hak rosak dunia tu. Hak masalah mati ni berlaku semua. Maknanya dia gini, biar anak sebut sini. Sekat tu dulu. Kita pun habis sikit lagi. Soalan-halanya soalan itu bertanya kata bilakah balasan amalan diterima oleh seseorang? Adakah selepas berlaku kiamat besar atau berlaku kiamat sebenar atau kiamat besar atau bagaimana? Jawapan ialah pembalasan amalan sama ada baik atau buruk mulai berlaku sebaik saja seseorang meninggal dunia. Ada maksudnya begini. Jadi isu kiamat ni, nak boleh berlaku kiamat ni, isu dia nya rahsia, tidak diketahui. Jadi orang-orang yang telah mati dah ni, maknanya dia tidak sempatlah dengan kiamat. Gitulah kira-kiranya. Baik, jadi bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam nak sebut di sini, mana seseorang yang bila dia berlaku kematian kepada dia, itu sudah kiamat dah bagi dia tu. Maknanya seseorang bila dia mati, dia akan masuk alam barzakh. Alam barzakh ni alam perpindahan. Orang panggil alam celahan di antara alam musyahadah dengan alam akhirat. Celah tu dia panggil alam barzakh. Alam barzakh tu sebenarnya ada dah hukumnya. Ada dah tu hukumnya. Sebab tu ulama sepakat alam barzakh ni sudah termasuk dalam alam azab dah sebenarnya. Dan begitu juga alam nikmat. Sebab tu dia ada azab kubur, dia ada juga nikmat kubur. Kita kata azab ke mana? Mungkin tak cara lagi, cara di mahkamah Tuhan. Tidak gitu. Perbicaraan amalan manusia ni berlaku bila manusia dibangkit kepada hari akhirat di mahkamah Allah. Apa yang kena azab dalam kubur? Setengah tu dihimpit siapa begitu telah usuk berkekalan sampai kiamat. Setengah tu dipukul oleh malaikat sampai kiamat lah. Dalam hadis pun mana pukul dekik tak cara lagi tu. Sepopolis dunia timuk dulu tak cara lagi. Seolah-olah gitu. Kau lagu mana? Hak ni hadirat sebagai peringatan kepada kita bahawa kalau kita perhatikan, kalau kiamat sebenar pun dia ada juga azab tu, tapi melalui proses bicara.
Hak kiamat kecil ni bila manusia mati masuk alam kubur ada juga azab, tapi azab tu azab pendahuluan dia. Hak tu dia tak serupa dengan azab di hari akhirat dalam neraka, tak sama, tapi sudah ada dah azab. Jadi maknanya bila seseorang tu jangan duk sibuk nak tahu tentang kiamat besar. Sebab bila kiamat kecil yang berlaku kepada seorang dengan kematian dia pun sebenarnya sudah ada dah unsur-unsur seperti kiamat besar. Gapo dia? Azab tu. Hak tu kena takut. Jadi seseorang tu janganlah dia takut pada kiamat besar tapi tak takut pada kiamat kecil, kematian. Bersedia adakah nak menghadapi kiamat kecil, mati tu? Puasa mu setara mana? Baca Quran setara mana? Amalan kita setara mana? Seperti mana kiamat besar berlaku dengan tiba-tiba, kiamat kecil mati pun tiba-tiba juga. Duk tengah molek-molek semalam dia jumpa tengok subuh mati masa tidur. Ramai berlaku gitu. Apa tak rasa takut tu? Yang mana kalau mati tu terlepas tak boleh beramal ke apa dah. Jadi persiapan kita hak tu lebih penting. Jadi itu yang dimaksudkan di sini sebenarnya nak ayat tu. Jadi maknanya bila kadang-kadang Nabi SAW ni bila orang tanya tentang kiamat, kadang-kadang Nabi nak nampak orang ni tak faham ni. Kiamat tu apa? Kiamat ni sebenarnya maksud dia sebenarnya adalah salah satu proses manusia nak bergerak ke alam akhirat. Itu sebenarnya perpindahan. Jadi seperti mana kiamat besar akan berlaku, jadi maknanya bila berlaku kiamat besar tamatlah riwayat manusia. Mati ni juga salah satu bentuk tamat riwayat manusia juga. Cuma berlaku pada individu, bukan berlaku dalam bentuk keseluruhan. Jadi kenapa sepatut kamu, jadi hak mana sebenarnya patut kita kena bimbang? Hak mana? Apakah kiamat besar yang rosak bumi, rosak langit ni, ataupun kiamat kecil yang dikatakan kematian? Mati ni kena bimbang lagi. Sebab mati ni berlaku kepada kita, orang lain tak lagi. Boleh jadi orang panjang umur dah lagi bertaubat, dah lagi aktif ke ibadat. Takut kita ni tak ada. Baru menyesal 2 hari tiba-tiba mati. Banyak lagi. Harus kena bimbang, hak tu lebih kena bimbang lagi. Jadi semua kiamat sughra iaitu kematian dia, kiamat kubra, kerosakan dalam skala besar tu, keseluruhan tu, hak tu sebenarnya sama saja. Sama saja. Itu maksud dia. Sebab tu kalau kita perhatikan jawapan Nabi, dia mengikut kesesuaian dengan orang yang bertanya tu. Gitu. Baik, selain daripada itu Nabi juga nak menghantar satu maklumat kepada kita. Bila berlaku kiamat, sama ada kiamat kubra dengan kiamat sughra, semuanya yang kita kena beri perhatian dalam minda kita adalah amalan kita. Amalan kita. Mana bermulanya saat pembalasan adalah dengan kematian sebagai kiamat sughra dan juga dengan kiamat besar. Mana bila manusia mati, walaupun tak masuk lagi mahkamah Allah, sudah ada dah orang panggil ciri-ciri pembalasan. Sama ada pembalasan itu dalam bentuk yang baik, sebab tu orang dalam syurga, orang dalam alam barzah, di alam kubur ni ada setengah-setengah tu seolah-olah supaya berada dalam syurga dah. Kayak dalam riwayat sebut dalam bilik dia luar. Lepas tu Nabi kata malaikat suruh dia tidur atas katil dengan lepas tu dibuka pintu syurga dan keluar dia punya wangi yang syurga sekali dengan orang panggil apa tu? Kedinginan syurga. Malaikat kata tidurlah, salamun alaikum bima sabartum, kan? Sebut tidurlah. Dia tidur nyenyak dalam keadaan duduk dalam kubur, tapi sudah dapat dah hawa surga tu. Ekor surga dapat tu. Sebab tu dia tidur dalam keadaan yang cukup nyaman. Maknanya ada dah pembalasan situ. Nikmat tu ada dah. Padahal tak masuk mahkamah lagi. Sebaliknya ada setengah orang diseksa sampai kiamat dalam kubur. Itu makna ada dah. Orang panggil tempias azab neraka tu. Hak tu kamu kena ingatnya. Apa kita ni duduk segar-segar ni, apakah mati ni kerana sakit? Tak. Ada orang mati tak tahu sakit ke apa. Hak tu, tazkirah hak tu lebih penting lagi. Jadi sini maksud. Sebab tu Nabi beri jawapan berbeza. Sebab apa? Sebab hak nak sebenarnya bersedia lah ke? Gitulah dia. Baik, seterusnya nota yang ke-17 tu, bila Nabi tanya, mana orang bertanya tadi, maka orang Arab Badui pun kata saya lah Rasulullah. Maka Nabi pun jawablah. Nabi kata antara tanda-tanda kiamat itu adalah apabila duyiatil amanah, apabila amanah disia-siakan.
Tadyi'ul amanah berlaku. Tadyi'ul amanah itu berlaku. Mana orang yang diberi tanggungjawab dan dia sanggup tanggungjawab tu, tiba-tiba dia tak buat dengan sepatutnya ataupun buat dengan tidak sempurna, maknanya orang yang tidak berkemampuan melaksanakan satu tanggungjawab, bila diserah tanggungjawab, dia terima tanggungjawab tu. Mana orang yang beri tanggungjawab pun tidak amanah, orang yang terima tanggungjawab pun tidak amanah. Bila berlaku perkara ini dalam skala besar, sebab kalau skala kecil berlaku sama ni. Ni berlaku sama dalam skala kecil, ada sama orang yang tidak amanah tiba-tiba sanggup terima tanggungjawab. Bukan dalam kepakaran dia pun. Berlaku juga orang beri tanggungjawab pada orang lain, dia tahu pun orang ni tidak cukup syarat pun dia beri juga. Hak tu berlaku sama bila-bila pun. Tapi hak fenomena tu dianggap sebagai alamat kiamat bila berlaku dalam skala besar. Bila berlaku dalam bentuk yang besar. Gapo dia misalnya? Jawatan memerintah misalnya. Itu besar. Kalau kita kata jawatan IJK masjid pun berat dah, beri tugas kepada orang tak mampu misalnya, IJK berat dah, tapi itu skala kecil. Kalau memerintah negara ni besar. Tu besar tu, dia tak serupa tu. Itu maksud dia. Sebab itulah kalau dalam syarah hadis, hak ni dia maksud jawatan politik, jawatan memerintah negara. Hak ni. Itu maksud dia. Jadi tok laki buat amanah kau nak kira. Letak ni kau sama lagu tu. No, yang ambo bimbel takut tak boleh laksana tanggungjawab. Patut gitu kau tak ni kau lah. Kira-kiranya gitulah. No. Lepel lagu tu. No. Ni sebab tu ulama kata ni jawatan memerintah negara. Apa kalau kesilapan dia, kecuali dia, kesal dia bukan 2, 3, 4 orang. Sebuah negara 34 juta rakyat. Kalau dalam konteks Malaysia, kalau negara lain beratus-ratus juta. Impak dia besar, bukan kecil. Begitulah. Jadi insya-Allah nota ke-17 tu kita akan bincang dalam sesi akan datang. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.